Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So guys, Zo malam ni Zo akan buat review untuk market kripto di sebelah malam dan sedikit analisis di Bitcoin chart. Dan hari ni malam ni Zo ada sedikit berita agak kurang menyenangkan dan satu berita yang mungkin boleh mengubah hati masing-masing. Sebab apa, kita tengok harga tengah jatuh sekarang ni. So jom sebelum kita pergi jauh lagi, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap untuk review kita punya market untuk pergerakan daripada pagi tadi hingga ke malam ni. Okay, so akan zoom sikit so semua boleh tengok. Alright, so kita nak macam biasa, kita akan pergi ke Coin Market Cap. Alright, Coin Market Cap jumlah untuk total Coin Market Cap untuk malam ni tak tahu, lebih kurang sama je untuk pagi tadi 1.5 juga. And then volume Zul rasa ada sedikit kurang. Zul rasa volume pagi tadi dalam 150 lebih, and then pagi ni 130. Dominant PC trail 43% dan Ethereum jatuh sikit 8.6 ke 8.4. So tak ada pergerakan yang besar sangat. Tapi Zul rasa tadi BTC dah buat 37,000 tak silap, dan kemudian jatuh balik. Nanti Zul akan tengok sebab tadi Zul tengok kat phone je. Zul rasa tadi ada, masa Zul tengok tu almost 37k. So kenapa jatuh ni, nanti Zul tengok balik dekat chart. And then kita tengoklah macam 24 hours 6%, Ethereum 8%, and then Binance. So kita tengok kenapa trader USD ni naik atas, meaning kita tengok kebanyakan yang dalam kripto sekarang ni dia tak simpan coin, dia simpan dalam USDT. Sebab itulah kita tengok mungkin ramai yang sell keluar exit dalam coin, then simpan duit dalam USDT dan tunggu position untuk buy lah. Sebab tu kita tengok kenapa USDT tiba-tiba naik ke atas umur 61 billion market, sebabkan banyak yang simpan USDT. So dia orang tak simpan Bitcoin, Ethereum, meaning dia cairkan aset coin dia orang simpan ke dalam USDT. So sebab itulah kita tengok kenapa USDT ni nombor 3. And then kita tengok Binance still defend dekat 300, so 5.6. So dia akan cubalah untuk pergi ke chart Ethereum, BNB, tapi sebab lately line agak slow, mungkin dah nak PKP ni, so line slow sikit. So guys, let's go. Untuk buang masa, kita akan pergi ke chart untuk tengok apa yang berlaku dekat BTC ni. So macam semalam, nanti dia akan lukiskan balik dia punya pattern. So dia semua nak tunjukkan kat sini kat daily apa yang berlaku untuk daily hari ni. So kita tengok daily daripada kita tengok ada pergerakan merah yang jatuh kuat lah. So meaning kita memang bear memang pressure kuat lah. So kita tengok macam mana tu cakap, tu ada trend line, di mana trend line tu price bermain di kawasan ni, yang atas ni sebelum ni, dan bentuk head and shoulder dan break ke bawah, which is kita punya price target masa tu adalah kawasan ni. And then price pun sebenarnya dah hit kawasan ni, tu price dah valid. So kita punya head and shoulder ke atas pun dah complete perjalanan dia. And then kita tengok sekarang kita ada satu trend line yang tengah ni, dan price terus ke trend bawah, and then bounce balik ke trend line tengah, kemudian berlaku rejection lah. Sebab tu dekat trend line ni agak kuat, and then kita ada banyak resistance ya. Satu resistance yang trend line ni, dan satu horizontal trend line yang 42k yang selalu cakap kena break. Sebab apa, kita ada 42k tu adalah di kawasan ni lah, kawasan higher high yang lama sebelum kita buat correction, kemudian pergi ke 64,000. So and then kita perlu defend price ini. Kita perlu naik atas benda ni untuk kita tengok bull kuat, dan kita perlu bertahan di bawah ni lah, almost dekat 29 ke 30k. Kita BTC perlu bertahan lah atas 30k. Kalau turun tinggi 30k, so mungkin kita akan tengok lah price tu akan turun ke 20k, which is kalau turun kita grab penceti untuk buy. Tapi kalau turun bawah tu, kita akan nampak lah Bitcoin akan mungkin buat sedikit tapi nak buat correction tu lama lah untuk dia bounce balik ke atas. Okay, tu kita tengok ini untuk daily. So expected tu apalah, price akan untuk try untuk break, untuk sentuh lagi trend line ni. So basically berapa dekat trend line ni, almost dalam dia punya dalam box support, iaitu dalam 27 ke 25k. So maybe akan bertahan kat 30k. Sebab apa, dia akan tunjuklah nanti. So
So guys, let's go untuk 4 hours. 4 hours kita akan tengok details sebarang pattern atau chart. Tu macam tu cakap sebelum ni, kita ada pattern head and shoulder. Pattern yang ni head and shoulder, which is head and shoulder ni. Alright, so sekarang kita tumpukan right, tapi dia punya agak kurang berkenan dengan head shoulder ni. Sebab apa? Kita ada weight ni lah. So akan charting dulu. Charting untuk head and shoulder tu nampak lebih ni lah, nampak lebih jelas. So yang ini, right, sepatutnya kita ada left shoulder ni, tapi left shoulder terlalu bawah. So kita akan ambil yang ini. Sebab tu yang tu tak berapa, tak berapa nak berkenan tengok dia punya left shoulder tu. But left shoulder tu agak tak valid lah untuk kita ambil sebagai left shoulder. So yang ni kita tengok yang ni, left shoulder, right shoulder, left shoulder. So kena tengok right shoulder ni sebenarnya kita ada ni lah yang membuatkan dia spoil sikit. So apa yang dia spoil adalah kita ada satu weight. Yang ni mungkin saya ambil ni, okey. Right, satu weight yang merah yang panjang ni, dan dia lebih rendah daripada head. So mainly left shoulder tak boleh tinggi daripada head lah. Shoulder kena duduk di bawah head. Tu sebab dekat sini dia agak spoil. Tapi kita ada ni lah. Sekarang ni mungkin ambil yang ni. So tu nak tengok dekat 1 hour. Tu nak cari, dia cuba untuk cari point yang paling bawah lah yang boleh dapat. So kita pergi 1 hour sikit. Alright, so ini 1 hour. So kalau 1 hour kita tengok kat sini dia ada satu lagi body. So kita akan ambil dari sini lah. Baik di sini ataupun sini mungkin dah sama, kita ambil di sini. So dia tak tahu head shoulder ni akan ni lah, tapi dia tunjuk sign-sign yang lemah lah untuk head shoulder ni. So untuk kita punya target left shoulder, right shoulder, so macam biasa dia akan ambil anak panah ni. So ukur daripada tapak dia ke left shoulder, kemudian kita measure daripada tapak ni untuk right shoulder. So right shoulder supposedly area sini lah. So kita tengok macam ni dah price tu dah bawah. So tengok mungkin akan sampai area ni. Kita tengok macam mana, adakah sampai kawasan ni. So kita akan tengok lah kat kawasan tu ada apa sebenarnya. Alright, kita pergi ni, kita tengok kawasan ni ada support ataupun apa. Okay, kalau support lebih adalah daripada ni swing low to swing high. So basically kita masih di dalam minor support lah. Ini dalam box orange ni sudah pun kita punya daily support, which is very good very good support. Tapi kita sekarang ada minor support. So untuk pembeli, price tu akan berkawasan ni, kemudian kita buat atas. Hopefully lah berlaku macam tu. So kita akan pergi 4 hour balik untuk kita tengok lebih detail lah untuk 4 hours. So ini yang expectedkan akan berlaku. So sebelum tu macam mana nak draw Fibonacci support, kita perlu tengok dekat ni lah, antara 0.6 dan 0.7 kita draw box, and then kita dapat lah itu kita punya support. Alright, so dia akan delete dia punya Fibonacci dulu. So tak sama dengan kita punya chart. So ini apa yang Zul senang perhatikan, sama ada right shoulder ni yang akan berlaku macam ni. So kita tengok lah, kalau price sampai sikit bawah lagi, almost sampai 32k, and then kita tengok ada sedikit bound ke sini lah. Tapi apa yang Zul nampak, kemungkinan besar dia akan break lagi lah sampai 30. Sebab apa? Kita ada satu lagi pattern, which is pattern yang Zul cakap, kita ada pattern symmetrical triangle. Okay, symmetrical tu macam mana nak draw? Kita ambil trend line daripada low, swing low the lower height, dan kita draw panjang ke depan lah. Then so macam mana nak kita draw trend line, macam mana nak tahu trend line tu trend line yang valid? Trend line mestilah touch kurang-kurangnya 2 touch. So kat mana 2 touch yang Zul tengok adalah kat sini lah. So Zul akan zoom sikit. Right, so kat mana 2 touch yang untuk trend line ni ialah satu, yang ini yang paling lower, 1 dan 2. So kita boleh cantumkan trend line. So kita nampak lah price kemungkinan akan sampai sini. Sebab tu saya cakap kita di kawasan mana support, di dalam support. So probably head shoulder ni boleh sampai sini dan break pound ke atas balik lah. So kita tengok macam mana pergerakan dia. Itu yang tu nak tengokkan sekarang ni, macam mana price tu bereaksi dengan tu punya prediction. Alright. Okay, so tu akan clearkan tu punya drawing ni. So tak semakkan aja. Okay, ini kita tengok yang aktiviti pertama, adakah kita punya head shoulder akan buat kerja dia, masuk kerja dia tu, dia akan break sampai bawah ni, and then kita atas lah. So ni mean siapa nak buy boleh buy kat kawasan ni almost dalam 35
Zul semalam tak limit dekat 34, Zul adjust 33.5. So malam ni Zul akan adjust lagi bawah lah. Zul akan adjust balik dekat yang point entry first Zul malam ialah dekat 33k. Sebab apa Zul tengok? Sebab Zul pun dah adjust yang head shoulder. Sebelum ni Zul letak kat 33k, semalam Zul letak kat 34k, and then sebelum semalam, video semalam Zul cakap Zul akan ubah kat 33.5. So malam ni Zul akan ubah balik lah 33k. So which is Zul punya buy limit belum hit lagi. So Zul akan water sikit lah. So kalau tanya Zul, kat mana kawasan buy yang cantik untuk BTC? Okey, untuk BTC kalau tengok daily, kalau tengok daily, kita ada satu resistance yang support yang besar lah. Satu support yang besar yang bawah ni. So whatever price antara 35k ke 25k adalah consider good buy position. Mungkin Zul beli 33k hit malam ni dan price besok jatuh 28, still consider Zul punya buy 33 tu adalah good position buy. Sebab apa? Kita di dalam kawasan support. So macam mana kawasan support tu? Kita tengok macam ni, kita tak tahu price ni akan jatuh, contoh yang kawasan ni lah. So kita tak tahu price tu akan jatuh sini ke, jatuh sampai sini. So kita tak tahu. So sebab tu Zul cakap dalam kawasan bawah ni consider good buy. So ikut rezeki lah. Ada orang dapat beli dekat 33, ada dapat ada dapat yang 38, 35, mungkin ada yang 30. So rezeki masing-masing tu tak tahu. So apa yang Zul ambil adalah Zul ambil ni lah, ambil peluang buy, which is kalau dia bound daripada point 30, alhamdulillah. Tapi kalau dia jatuh lagi bawah, kita boleh ni lah, boleh grab lagi coin. So sebab tu dia cakap Zul ubah Zul punya buy limit dekat kawasan ni lah, kawasan 33k price. So kalau boleh jatuh lagi boleh. So untuk strategi kali ni adalah Zul tak cadangkan, jangan beli contoh kalau ada 1000, jangan terus beli 1000. So dalam ni tu agak mungkin akan jatuh lagi almost sampai 30k, and then kita tengoklah kalau price dapat defend 30k tu, kita akan dapat bounce balik, ataupun kita boleh jatuh sampai 26k. Dan kalau break bawah ni support kita dan trendline ni dan kita macam inilah, kita akan tengok almost price akan jatuh ke 20k, which is Zul harap benda tu tak berlaku. Sebab apa? Kalau berlaku itu kita akan ambil masa sikit lah price untuk regain balik bullish. Sebab apa? Price break support very lemah lah untuk bull. So apa yang tu nak tengok, kalau lah price head and shoulder kita fail, bila kita tengok head shoulder kita fail bila dia price break bawah trendline ini. So katakan pagi besok kita tengok, ataupun pagi esok kita tengok price bermain bawah ni, then close bawah ni, so automatically kita punya head and shoulder dah tak valid lah. So siapa kalau draw ikut Zul, boleh buang lah head and shoulder tu, dan kita akan ni lah monitor. Sekarang ni Zul monitor dua benda, satu head and shoulder dengan symmetrical triangle. So mungkin Zul boleh tulis, so akan tulis dekat sini mana Zul punya text. Okay, apa yang Zul sedang monitor adalah head and shoulder, which is invest and shoulder. Kalau kita head and shoulder berlaku bawah, kita panggil invest and shoulder. Tapi senang bagi Zul, senang panggil head shoulder je, sama je bagi Zul. Kalau head shoulder berlaku ke atas, kita kena bawah. Head shoulder ke bawah, kita kena atas. Tu bila nama yang betul dia untuk bawah ialah inverse head shoulder lah. So lagi kita nak tengok, apa lagi yang tengok adalah symmetrical triangle. Symmetrical triangle. Okay, kali ni spell betul. Otak function malam ni. Okay, so kita tengok. So dua ni lah tu nak tengok pattern, which is head and shoulder ialah bullish pattern, which is price akan kena atas, manakala symmetrical triangle adalah bearish, disebabkan symmetrical tu berada di bawah di mana price masuk di price adalah trend line dan berlaku symmetrical, which is selalunya price tu 60% dia akan break ke bawah lah. Alamak, okay, tergerak pula, sebab tu lah kena lock. Kalau lock dia takkan gerak lah. So basically symmetrical triangle adalah, symmetrical triangle ni yang petak ni, dia punya persen untuk jatuh ke bawah adalah 60%. Sebab apa? Kita dalam down trend line, down pattern, price down lah, down trend. And then untuk head shoulder maksudnya kalau daripada bawah berlaku di bawah, meaning kita ada ni lah possible untuk pattern reversal, which is price akan naik atas. So kita tengoklah, ini adalah pertarungan antara bull dengan pattern, bull dengan bear, which is bull ada head and shoulder, and untuk bear kita ada symmetrical triangle. So which is mana berlaku tu tak tahu, tapi apa yang tu tahu,
Kalau head and shoulder kita break bawah ni, means head and shoulder kita fail lah. So probably kita akan tengok price tu akan jatuh dalam bawah ni lah. Jatuh bawah ni kat mana target price dia? Alah sama juga, senang je kalau untuk kira target price untuk SMA Trader, sama macam selalu ambil daripada high ke low dan kita akan measure lah kat mana point break je. Katakan price besok, katakan besok price break dekat kawasan ni, and then kita akan ambil kita punya price target ni, and then kita ambil just measure betul-betul dengan dia, dan kita tengok lah price tu akan turun kat sini balik lah, betul-betul dengan kita punya trend line, and then almost price tu kat mana? Almost dalam 27 ke ni lah, bawah ke 30k, which is very tak berapa nak sihat lah untuk pergerakan market tu. Which is kalau berlaku juga price macam tu, saya harapkan apa yang berlaku ialah price hanya bound di kawasan ini, kemudian bound balik ke atas lah, bound balik ke atas, which is mata belakang tu kita akan masuk balik ke kawasan semi triangle ni, which is macam tu cakap, kiranya price masuk balik ke kawasan APEC, kita akan tengok lah, which is itu adalah keadaan very bullish, very bullish moment lah, which is kita pada bear, kemudian kita masuk balik kawasan APEC, kadang kita nak tengok price tu break kawasan ni APEC semi triangle, dan kita akan tengok lah price tu akan balik ke naik ke atas, which is very good lah. So itu yang nak tengok untuk BTC yang akan monitor dalam minggu depan punya market. So nak tengok sama ada head and shoulder ni akan fail atau tidak, dan kita tengoklah macam mana kalau price break kita punya semi triangle, sama ada dia boleh terus pergi ke 28k ataupun price dapat berjaya defend ke 30k pun bagus. Kalau dapat head shoulder kita break, kemudian dia defend 30, kita buat sedikit continuation dan naik balik ke atas, which is macam cakap, kalau masuk balik kawasan APEC ni kita very bullish. So siapa yang nak buy kawasan ni agak lah jatuh lagi mungkin. So jangan beli semua modal yang ada. Maybe boleh dalam beli contoh kalau macam Zul ni ada 30k, beli dulu dalam, kalau ada 1000 beli dulu dalam 100 ringgit. So kalau jatuh bawah lagi ambil lagi grab 100 ringgit. So kalau jatuh bawah lagi ambil 100 ringgit. So ambil kalau bawah lah sampai at least sampai dah prepare mental untuk bahawa price kita akan sampai ke 20. So hopefully kalau price sampai ke 20k, hopefully masa tu kita ada lagi lah modal untuk beli. Sebab tu cakap masuk je sikit-sikit, sebab apa, kita betul dalam downtrend. So kita tak tahu kat mana price tu akan stop, tapi selagi kita ada modal, kita boleh beli, kita win lah. Meaning kita dapat aset yang murah. Bila price bounce balik, so tengoklah profit tu akan berganda-ganda lah. So guys, itu aja Zul saya untuk malam ni untuk BTC, sebab Zul rasa Zul tak nak buat video panjang sangat malam ni. And then untuk kalau Zul nak pergi chart lain pun agak tak menarik. Sebab apa? Bukan tak menarik, sebab dia jadi macam ni sebab line dia line agak slow, so dia kadang lambat refresh. So malam ni Zul akan pergi BTC lah. Sebab apa? Kita memang fokus sekarang dekat BTC. Sebab apa? Kalau BTC naik, harga altcoin lain akan naik. Kalau BTC turun, altcoin lain pun turun. So mainly untuk downtrend sekarang ni kita akan lalu fokus dekat BTC lah. Sebab apa? Bila kita tengok BTC jadi bull balik, so kita akan tengok lah altcoin lain akan ikut sama. So guys, rasa itu saja untuk tengok malam ni. Sama juga tak ada beza macam semalam. Cuma tadi lebih kita dapat banyak data lah, which is kita tengok head shoulder ni break atau tidak, fail atau tidak. Kita tengok semi triangle ni kalau break ke bawah dan masuk balik ke dalam, itulah nak tengok minggu depan. So guys, rasa itu je untuk malam ni. So kalau nak tengok lagi Zul buat video analisis untuk ke depan, so guys, please like, please subscribe dan bantu share kepada rakan-rakan lain yang dalam dunia kripto, and then bantu Zul untuk dapat first 1k subscriber. Dan nanti Zul akan ajarlah macam mana nak dollar cost average, dan juga macam mana kita nak monitor kita punya portfolio menggunakan Excel lah. Selalu guna Excel lagi cepat sebenarnya. Zul tak suka guna app sebenarnya, sebab app bila kita ada, selalu kita ada kat Wallet Trust, kita ada kat Binance, selalu ada kat exchange yang lain. So bila nak combine tu je lain. So kalau kat Excel kita masukkan semua je data berapa kita ada, and then kita buat calculated. Macam senang lah, untuk lebih senang untuk monitor satu je. So guys, rasa itu je malam ni. See you again untuk pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.